Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil Imam, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala atas keizinannya kita dapat teruskan pengajian siri yang kedua bagi buku persoalan dalam salat. Kita dah bincang sampai tajuk yang keempat ya. Tajuk 5 tu kita tinggal dulu, kita terus ke tajuk yang ke-6 ya. Bercakap antara dua salat jamak, muka surat 28. Okey. Jadi isunya sebenarnya ialah isu isu mualat, isu bersambung ya. Artinya kalau kita ambil wuduk kan, dia kena ikut urutan lah. Kita lepas basuh muka, tangan, lepas tangan, kepala, lepas kepala, kaki. Jadi apa hukumnya kalau lepas kita sapu kepala tu, kita bersihkan hidung kita dahulu sebelum basuh kaki? Adakah ia dianggap melanggar tertibul wuduk ataupun tidak ada masalah? Okey. Soalan yang sama dalam kes kita salatul jamak. Kalau kita jamak antara maghrib dengan isyak, jadi kalau kita dah kerjakan salatul maghrib, jadi boleh ke kita bercakap ke ataupun buat kerja yang lain sebelum kita mengerjakan salatul isyak? Jadi itulah isunya ya. Dalam kes wuduk tadi, walaupun kita kena ikut tertib, tapi kalaulah lepas sapu kepala kita ada nak bersihkan hidung sebagai contoh, tidak ada masalah. Ia tidak dianggap melanggar tertibul wuduk. Begitu juga dalam kes salatul jamak ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okey, sebelum isu ni lah. Isu ni dia tidak sukar ya. Kita nak isu asas dulu. Dalam bab salatul jamak, ulama berbeza pandangan dalam kes dia perlu mualat dalam tempoh terdekat ataupun tidak ada masalah. Maknanya, adakah selepas kita salat maghrib kita kena terus kerjakan salat isyak ataupun boleh kita lambat-lambatkan sedikit? Okey, kita pergi ke isu tu dulu sebelum kita menjawab isu yang ada dalam buku. Maka ibu ayah dirahmati Allah, asasnya tidak ada satu pun hadis yang sahih menjelaskan perkara ini. Tak ada pun Nabi sebut, saudara, kalau saudara dah nak salat jamak, lepas salat maghrib je saudara kena salat isyak terus, ataupun lepas dia salat zuhur saudara kena salat asar terus. Jadi tidak pernah diucapkan dalam mana-mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal lagi, ia adalah ijtihadul ulama ya, ijtihad ulama. Maka bagi kebanyakan ulama, dalam kes salat jamak takdim, maknanya kita nak salat asar pada waktu zuhur ataupun kita nak salat isyak pada waktu maghrib, itu jamak takdim. Dalam kes jamak takdim, menurut kebanyakan ulama, wajib muwalat. Wajib kita tunaikan isyak segera mungkin, tapi boleh dipisahkan juga antara maghrib dan isyak tu. Kalau kita pisahkan dalam sekitar 2-3 minit, 4 minit, tidak ada masalah. Tapi janganlah sampai ke 10 minit, jangan sampai 15 minit. Kadarnya ialah kadar salat 2 rakaat. Jadi lepas maghrib tu kita zikir sebagai contoh. Ada orang yang dia salat jamak, tapi lepas maghrib dia zikir dulu. Dia zikir, kemudian dia doa, kemudian baru dia bangun menunaikan salatul isyak. Adakah ia dibolehkan? Dibolehkan, selagi mana tempohnya sekitar dalam 5 ke 8 minit. Saya tengok fatwa Jordan, seingat saya 8 minit rasanya dia sebut. Okey.
Tapi bagi segelintir kecil ulama seperti Ibn Taymiyah, beliau tidak mensyaratkan kita kena kerjakan solat kedua dalam tempoh terdekat. Contohlah Akhi Khairuddin dalam perjalanan pergi ke Pahang, jadi singgah di mana-mana untuk dan berehat, singgah di rumah kawan lah. Dalam perjalanan tu singgah rumah kawan, kemudiannya solat zuhur, cadangnya nak jamak. Tapi lepas Akhi Khairuddin salat zuhur, rasa sakit perut. Okey, pergi bilik air dulu. Lepas pergi bilik air, rasa macam tak selesa, kepala ni rasa pening sikit, nak rehat sekejap. Jadi tidur. Jadi salat zuhur tadi pukul 2. Jadi tidur pukul 3.30 baru Akhi Khairuddin bangun. Boleh lagi tak nak salat jamak asar pada waktu itu? Kalau ikut segelintir kecil ulama seperti Ibn Taymiyah, dibolehkan. Atas alasan tidak ada satu pun hadis menyatakan kena solat dalam tempoh terdekat. Jadi kalau jarak jauh pun dibolehkan. Okey. Ala kullin, untuk selamatnya kita pegang pandangan jumhur ulama, jangan bezakan solat pertama dengan solat kedua lebih daripada kadar 8 minit. Sebab solat 2 rakaat ni standardnya 5 ke 8 minit, ya. Baik. Kemudiannya kalau dalam kes jamak takhir, maknanya kita pergi solat zuhur tu, kita masuk ke dalam asar, ataupun kita ambil maghrib masuk ke dalam isyak. Okey. Jadi sebagai contoh, saya nak pergi ke mana-mana lah. Jadi saya nak pergi balik kampung lah di Kelantan sebagai contoh. Saya singgah di Terengganu pada waktu dan saya nak jamak takhir. Okey. Jadi saya singgah rumah makcik di Terengganu. Pukul 9.30 malam saya mulakan dengan salat maghrib. Dia kena salat pertama dulu, ya. Dia bukan salat isyak dulu, tapi salat maghrib dulu. Dalam kes jamak takhir, kena salat zuhur dulu, bukan asar dulu. Baik. Jadi 9.30 malam tu, kalau saya dah salat maghrib, kemudian saya nak tunda isyak pukul 10.30 baru saya nak salat. Sebab saya lapar, nak makan dululah. Tengah salat maghrib tu, makcik sediakan makanan sedap pula. Jadi kita pun tiba-tiba rasa lapar, kita pun makan dulu, 10.30 baru salatul isyak. Menurut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, dibolehkan. Kerana kan dalam kes jamak takhir tidak disyaratkan kita buat segera solat yang kedua. Jadi kalau kita nak pisah dalam tempoh yang lama mana pun, contohnya kita solat zuhur pukul 5 zuhur dia ni sangat kan. Kita solat maghrib pukul 9 malam, isyak kita solat pukul 11.30 malam, dibolehkan kerana tidak disyaratkan mualat ataupun buat segera solat yang kedua dalam kes solat jamak takhir. Bermakna ibu ayah yang saya kasihi, boleh kita ada pemisah antara solatul jamak. Jadi kalaulah ada orang yang lepas solat zuhur dia sembang dengan jemaah, okay, ataupun dia nak minum air, ataupun dia sembang macam ni, okey, lepas habis solat zuhur tu, okey, anak-anak, contoh dia dengan keluarga lah, okey, anak-anak bangun untuk solat asar pula 2 rakaat. Okey, boleh tak dia nak sembang tu? Dibolehkan. Cuma dia kalau boleh elakkan daripada sembang perkara yang tiada kaitan dengan salat. Tapi kalau benda tu ada kaitan dengan salat, contohnya kipas belum dibuka, tolong buka kipas ataupun tolong kuatkan kipas, itu ada kaitan dengan khusyuk dalam salat, maka ia tidak ada masalah. Kalau boleh yang lain tu kita cuba elakkanlah. Baik, itu satu. Yang kedua, hukum mengejutkan orang tidur semasa khutbah Jumaat. Boleh tak? Saya dalam hari Jumaat yang lepas, alhamdulillah, surau tempat saya tu, surau Jumaat, dia dah mula rapat-rapat dah. Ke semua tempat dah macam tu dah? Oh, tak semestinya. Dia dah mula rapat-rapat. Sejadah tu kiranya beza dalam satu tangan kot, ya. Jadi ramai lah orang muat. Sebelum ni pukul 1 tu dah tutup pintu pagar dah. Tapi hari Jumaat lepas, semalam lah, langsung tak tutup pintu pagar sampailah. Tapi malangnya
Orang relax lah datang hujung-hujung khutbah. Itu yang tak best tu, ya. Baik. Jadi masa Jumaat tu biasalah orang tidur tuan-tuan, ya. Boleh dikatakan ya mungkin 80% orang tidur ataupun 70% orang tidur. Tidur masa khutbah ini ialah penyakit yang perlu dirawat dengan serius sebenarnya, ya. Saya ingatkan di Lembah Kelang je tidur sebab orang panggil apa, sebab penat kerja. Tapi pernah saya balik Kelantan tu, saya pergi ke sebuah masjid besar lah, saya tak nak cerita masjid mana. Dan orang yang duduk di soft-soft depan ni hampir semua berjubah putih. Saya ni duduk soft yang keempat ke yang kelima. Okay, masa tu kami dalam perjalanan untuk perkahwinan ke pertunangan sepupu saya. Jadi singgah di situlah masjid besar tu. Okay. Jadi khutbahnya menarik. Dia punya pembesar suara pun power. Tapi 3 soft di depan ni yang berjubah putih ramai ni hampir dalam 80% tidur. Saya termenung tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tidur? Khutbah sedap kot dan taklah lama sangat. Khutbah semalam tempat saya pun dalam 10 minit macam tu je, alhamdulillah. Sepatutnya begitulah kan. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, muka surat 30, ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu bercakap dengan orang sebelah kamu yang tengah bising ke, yang tengah sembang ke, ansit, diamlah tersebut, ataupun dalam bahasa Melayu shh, diam, ataupun apa-apalah, maka kamu dianggap sebagai lagha, faqad laghauta. Okey. Maka di sini ulama pun bahaslah tentang kewajaran untuk kita bercakap ataupun membuat perkara lain semasa khutbah. Ala kullin, segala benda yang tiada kaitan dengan khutbah lagha. Termasuk dulunya orang main batu kerikil, main batu, atau kita kadang-kadang zaman-zaman dululah, sekarang ni payahlah duk main pasir kecil kat kapet tu. Sekarang boleh kata semuanya bersih. Ataupun main WhatsApp. Sebelah saya semalam pun main WhatsApp. Saya tunggu bagi 2 minit, tak berhenti juga. Saya pun cuit dia punya peha dia lah supaya dia berhenti. Okey, main WhatsApp ke, baca surat khabar ke, ataupun buat aktiviti apa-apa yang tiada kaitan dengan khutbah, termasuk tidur yang confirm tak ada kaitan dengan khutbah, ini semua lagha, ya, faqad laghauta. Walaupun tidur itu dia tidak bercakap, dia tak bising, tapi hakikatnya dia mengganggu panorama khutbah Jumaat itu sendiri, mencacatkan suasana Islami, dan sebenarnya dia mengganggu orang-orang yang ingin mendengar khutbah dengan baik. Bahkan memang ada pun orang yang mendengar khutbah Jumaat sampai berdengkur. Berdengkur pun ada. Pengalaman saya kalau mengajar berdengkur tu biasa dah lah. Tengah mengajar dia berdengkur, tenang, teruk sangat aku mengajar hari ni sampai orang berdengkur, ya. Tapi pengalaman paling kelakar lah, siap orang kor hidung pun ada depan saya tuan-tuan. Dia dengar tapi sambil kor hidung. Saya termenung, apa yang berlaku sebenarnya kan. Tapi okey lah. Ya, tapi dia beradab lah, ada kor hidung, dia letak atas tisu. Jadi itu pengalaman yang saya tak boleh lupa lah tuan-tuan. Macam-macam lah orang ni kan. Baik. Ibn Humam menyatakan dalam kitab Fathul Qadir, ini ulama Hanafi, diharamkan bercakap dalam khutbah meskipun ia amar ma'ruf dan tasbih. Amar ma'ruf pun tak boleh, tasbih subhanallah alhamdulillah pun tak dibenarkan. Okey. Jadi tapi sekarang ni orang tu tidur. Adakah kita langsung tak boleh nak buat apa-apa, sedangkan rasanya macam tak elok juga kan? Okey. Rupa-rupanya kata Ibn Baz, ulama Saudi yang terkenal itu, disukai untuk kita mengejutkan orang yang sedang tidur bil fi'li la bil kalam, dengan perbuatan, tindakan, bukannya dengan perkataan. Kena kejut tapi guna tangan lah. Okay, contohnya semalam yang belakang saya tidur, jadi saya jadi kasihan dia pula. Kasihannya dia tidur, dia secara, yalah kita pun pahala pun berapa je, tapi secara zahirnya tidur ni lara lah kan. Jadi kita pun pegang letuk dia bagi dia terkejut sikit. Saya pegang 2 kali, dia pun terjaga.
Dan kita yakin dia takkan marahlah kita punya, bahkan dia rasa happy kerana ada orang kejutkan dia tidur. Dari sebab saya pegang lutut dia dengan lembut 2 kali, dia jaga, dan alhamdulillah baik. Jadi sepatutnya kita boleh guna tangan ataupun apa-apa. Ini kerana kata bin Baz, bercakap tak dibenarkan, tapi Nabi tak larang kita buat tindakan menggunakan tangan, bahasa isyarat dan sebagainya. Tidak ada masalah selagi perkara itu kita tak lari daripada tumpuan khutbah, ya, tidak ada masalah. Baik. Kemudiannya kalau kita tengok Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ni ulama yang terkenal, dan kalau Google ni berkaitan dengan Islam ni, semuanya jawapannya disedia oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Yang dibenarkan ialah kita mengejutkan orang tidur dengan tindakan, bukannya percakapan, seperti menggunakan tangan. Okey. Apa dalilnya? Dalilnya perbuatan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana disampaikan oleh murid beliau Nafi'. Daripada Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ra'a rajulaini yatahaddatsan. Minta maaf saya tak ada baris tu, ya. Muka surat 33. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ni dia ada tengok 2 orang lelaki sedang sembang, wal imamu yakhtub, ketika imam sedang berkhutbah, ya. Okey, baik. Yaumul Jum'ah fahasabahuma ay ramahuma bil hasba an ismita ke macam mana? Ismuta, minta an usmuta. Baik, saya takut saya silap baris dia, tapi ini bukan hadis. Dia pun lempar orang yang sedang sembang tadi dengan batu-batu kecil. Bukan lempar tu kena kepala, tak, tapi lempar macam bagi isyarat lah, lempar bahagian depan ke, supaya kawan tadi berhenti daripada bersembang semasa khutbah. Okey. Jadi maknanya mengejutkan orang yang sedang tidur ni tuan-tuan, sebenarnya satu benda yang baik. Tambah-tambah kalau AJK masjid, kita yang bukan AJK masjid ni, kita pun kekok lah, takkan kita nak berlebih-lebih kan. Tapi kalau AJK masjid, dia boleh berjalan lagi. Dan saya rasa ini satu benda yang boleh dicuba kita buat, iaitu kalau tengok orang tidur je, AJK pun berjalan, pegang orang yang tidur dengan baik. Mungkin dia terlalu penat hari tu, jangan marah dia, ya. Kita pegang supaya dia jaga dari tidur. Dan boleh ke berjalan tu? Dan kalau kita lihat perbahasan ulama dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan berjalan, antaranya kalau sebab mengantuk, ya. Kita dah mengantuk tak tahan tu, kita nampak ada ruang kosong di tempat lain, kita pun berjalan dengan, tapi sekarang payahlah, ruang kosong tu dah penuh kan. Kita pun berjalan untuk memenuhi ruang kosong tu dengan tujuan menghilangkan mengantuk, yang dibenarkan. Berjalan tu dibenarkan. Tak adalah orang terganggu, kenapa ni sibuk berjalan. Lainlah kalau kita mundar-mandir berjalan tanpa henti, yang tu mengganggulah. Ini kita sekadar berjalan sekali untuk pindah tempat, ini dibolehkan. Begitulah kalau AJK masjid ambil tindakan macam tu. Sekarang ni AJK masjid masih bertugas lagi masa khutbah, nak bagi tempat kepada orang yang datang ni dengan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya pun boleh AJK berdiri, berjalan, pegang orang yang sedang tidur. Dapat sekali 2 kali cukup lah. Dan di situ saya yakin orang pun mula akan terfikirlah nak tidur ni, kerana AJK masjid bukan main lagi kejutkan orang yang sedang tidur. Kalau tak berubah tuan-tuan, sampai sudah budaya tidur masa khutbah ni akan berterusan. Saya secara peribadi duk fikir, kenapalah solat Jumaat pada waktu tengah hari? Kan elok pada waktu maghrib kan? Maknanya semua balik kerja awal lah hari tu, hari Jumaat, pukul 4 petang balik. Kemudiannya maghrib tu datang awal. Kan waktu maghrib kan waktu yang kita boleh solat di tempat masing-masing. Tak payahlah nak solat di tempat kerja, jam pun tidak. Okey. Tapi tuan-tuan, wallahu alam, boleh jadilah dia punya hikmah dia, Allah macam nak bagi training kepada kita, yang mana kalau kita berjaya pergi solat Jumaat pada waktu tengah hari dan dapat dengan khutbah dengan baik, artinya ini bukan calon-calon orang lah. Waktu mengantuk tu dia boleh dengar khutbah dengan baik. Jadi itu salah satu hikmah yang boleh kita pertimbangkan. Kalau maghrib ni dengar tak tidur, itu biasa. Ini waktu tengah hari yang mencabar tu, umat Islam boleh dengar khutbah tanpa mengantuk.
Itu satu tanda kejayaan lah tuan-tuan ya, insya-Allah. Baik. Sebab itu kalau kita lihat bahawasanya ulama setuju penggunaan bahasa isyarat apabila kita perlu berbuat demikian semasa khutbah Jumaat, dan ini pendapat ramai ulama. Ya, pendapat ramai ulama menggunakan bahasa isyarat. Hatta kita dibenarkan bercakap jika perlu. Macam mana tu? Contohnya khatib melakukan kesalahan yang penting yang besar, maka boleh ditegur khatib tersebut. Contohnya pengalaman saya kali pertama khutbah Jumaat tuan-tuan, masa tu dalam tahun 2003 lebih kurang. Umur saya masa tu dalam 22 tahun lah. Saya pun tak ingat dah 21 macam tu lah. Okay, saya diminta oleh guru saya untuk menyampaikan khutbah Jumaat, dan sampai sekarang saya ingat pesan dia, khutbah jangan lebih 10 minit. Dan sejak itulah saya kalau ada khutbah je 10 minit je. Baik. Dalam khutbah tu, kita ni orang kali pertama khutbah ni. Kali pertama guru saya kata khutbah dengan tenang, dan bila masuk yang kedua, kita duduk, kemudian kita bangun khutbah yang kedua ni. Saya bangun tu terus saya sampaikan point. Terus saya sampaikan point tanpa ada alhamdulillah, tak ada selawat, tak ada. Dah kita kali pertama tuan-tuan, kita jadi yalah, kalau imam kali pertama nervous, alam tarwah pun tak ingat. Ni khatib ni, tengok orang semua ada dekat depan mata. Maka guru saya di masa tu dia betul-betul duduk depan saya. Dia pun cakap, Zul, tak buka dia sebut macam mana? Zul, tahmid dulu. Saya terberhenti, saya pun patah balik alhamdulillah, selawat, baca Al-Quran, takwa, semua tu. Okey, baik. Maknanya tuan-tuan, kalau khatib melakukan kesalahan, termasuk sebenarnya kata ulama kesalahan membaca Al-Quran, maka boleh ditegur ketika itu juga. Kerana yang penting lah, tapi kalau benda tu boleh kita tunda, tak apalah dulu, ini kesalahan maklumat je yang boleh diperbetulkan kemudian, itu tak ada masalah. Tapi kalau kesalahan tu kesalahan yang penting, ataupun kerana khatib ni khutbah tak berhenti lagi, 2 suku tu tak habis lagi khutbah, yang ni memang kena warning khatib ni kan, lepas ni tak boleh panggil dah. Jadi boleh orang memberikan warning kepada khatib, bagi surat, khatib dah 2 suku dah ni, kami pun ada kerja. Itu dibolehkan untuk ada dialog antara jemaah dengan khatib. Adapun khatib sendiri, kalau perlu khatib boleh sembang dengan jemaah, ya, tapi bukan selalulah, tak bolehlah selalu. Sembang tu kalau ada benda yang penting, contohnya tengah khatib berkhutbah tu ada orang tidur, ramai orang tidur. Okey tuan-tuan sekalian, tolong kejutkan kawan-kawan yang sedang tidur tu, ini khutbah Jumaat tinggal sikit lagi, 2-3 minit lagi saya habiskan. Okey. Ataupun tengah khutbah tu ada benda yang penting berlaku, contohnya macam bunyi bising kat luar, macam bunyi tu pelik sangat. Kita pun tanya orang penting, contohnya ada pengerusi lah depan kita tu, khatib tanya apa yang berlaku, lepas tu dia pun bagi jawapan. Maknanya itu dibolehkan. Kerana Nabi SAW sendiri ketika khutbah Jumaat, Nabi pernah tanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik datang terus duduk, Nabi tanya, saudara dah solat ke belum? Kata dia, belum Rasulullah, solat dulu 2 rakaat secara ringkas, kata Nabi. Jadi maknanya wujud sembang antara Nabi dengan Sulaik Al-Ghatafani. Baik, wallahu a'lam. Kita buka perbincangan tuan-tuan. Sekejap kalau khutbah tak batal. Lara lah. Kalau kita tertidur sekejap tak apa. Tapi kalau kita tidur akhirnya dah komat dah baru bangun, itu lara lah. Lara ni artinya kemungkinan dapatlah pahala tapi terlalu sedikit. Wallahualam. Tapi lara lah. Tuan Haji? Pada jamaah tadi, jamaah tak akhir dulu. Kita kena buat maghrib dulu baru Isya. Okey. Tapi kalau saya memang sebab nak kerja sesuatu, saya sampai masjid dulu kena solat Isya. Saya buat Isya dulu baru saya buat maghrib. Okey. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji, jazakumullah khairan.
Terima kasih banyak. Jadi dalam kes solat jamak takhir ni, saya cerita asas dulu. Sebahagian ulama macam Hanbali kata wajib solat maghrib dulu baru isyak. Wajib solat zuhur dulu baru asar. Itu mazhab Hanbali. Dan itu rasanya mazhab Maliki juga kot. Saya kena cek balik lah. Kalau mazhab Syafi'i, keterangan daripada Imam Nawawi yang saya baca, yang terbaik solat maghrib dulu dan zuhur dulu. Tapi boleh tak kita nak solat asar dan isyak dulu? Boleh, tapi itu bukan pilihan. Yang pilihannya kena maghrib dulu ataupun kena zuhur dulu. Okey. Kita mula kes zuhur dengan asar dulu, tu Haji kan. Kalau kita sampai ke masjid masa tu, orang musafir ni memang paling elok dia solat jemaah juga. Itu yang paling baik. Jadi Tuan Haji singgah di masjid pada waktu asar, imam salatul asar. Okey. Dia sebaiknya macam ni. Kalau dah azan asar, Tuan Haji sampai tu masa azan asar, kemudiannya mesti ada waktu salat sunat kan. Masa tu Tuan Haji pun cepat-cepatlah salat zuhur dulu. Barulah kita pun salat asar jamaah dengan imam. Jadi salat zuhur 2 rakaat, salat asar 4 rakaat dengan imam. Baik. Tapi kalau kita datang tu orang dah salat asar dah, maka yang terbaik dalam kes ini kita kena salat zuhur. Jadi berbeza niatlah dengan imam. Kita salat zuhur, imam salatul asar. Baik. Dalam kes solat maghrib pula, masalahnya maghrib ni dia 3 rakaat. Itu masalah dia. Jadi kita jamak takhir, imam sedang salat isyak. Jadi adakah kita nak salat maghrib ataupun kita nak salatul isyak? Jawapannya kedua-duanya dibolehkan. Kalau kita nak salat isyak dulu, itu lagi selamat daripada fitnah. Maknanya tak keliru. Kita tak keliru, orang pun tak keliru. Jadi kita salat isyak dulu 4 rakaat dengan imam. Habis tu barulah kita salat maghrib 3 rakaat. Tapi kalaulah ada orang yang dia salat maghrib berimamkan orang salat isyak, pun dibolehkan. Maknanya bila imam naik rakaat yang keempat, dia duduklah tasyahud akhir. Kemudian dia bangunlah untuk salat isyak 2 rakaat. Begitulah caranya, wallahu a'lam. Baik. Tapi yang pastinya mazhab Syafi'i kata dalam keadaan yang biasa ni, yang terbaik mesti solat zuhur dulu dan solat maghrib dulu dalam kes jamak takhir. Bukan sebagaimana diamalkan oleh sebahagian kita yang solat isyak dan solat asar dulu jamak takhir tu. Itu silap sebenarnya. Allah a'lam. Baik, ada yang lain? Kalau tadi yang solat isyak kan, jamak takhir, lepas tu kita maghrib kali dengan imam dah dekat tempat, kita habiskan maghrib kita kan. Lepas tu untuk isyak jadi ikut imam sekali ke ataupun kita buat sendiri? Maksudnya kita ada 1 rakaat imam akhir tu. Okey, sebaik-baiknya kita solat sendirilah. Sebab masalahnya macam ni. Contohnya kita masa salat maghrib tu, rakaat ketiga kita dah duduk tasyahud akhir kan. Imam bangun rakaat keempat. Kita pun baca tasyahud ringkas lah sebab nak kejar imam. Maka boleh tak kita nak bangun solat isyak tu ikut imam yang rakaat yang keempat tadi? Kalau kita ikut imam rakaat yang keempat, nak tak nak kita kena solat 4 rakaat. Jadi kalau akhir khairul dia rajin, ikutlah imam. Kalau tanya saya malas lah, letih dah kita musafir kan. Jadi untuk kerehatan tak payah ikut imam, kita solat sendiri 2 rakaat. Okey. Tapi saya cadangkanlah di Malaysia ni tak perlulah kita solat maghrib berimamkan orang solat isyak. Nanti habis pening semua orang tak puas hati yang kita pun geram tengok orang jeling kita aja. Jadi kita solat isyak lah ikut imam, itu lagi selamat. Allah a'lam. Ada yang lain? Tak ada? Okey, hukum guna bahasa isyarat ketika khutbah Jumaat untuk yang masalah pendengaran. Belum ada lagi ni di Malaysia. Mungkin tak ada lagi kot. Kalau ada mesti bising dah ni kan. Kan ramai orang yang ada masalah pendengaran datang khutbah Jumaat. Jadi tak dengar apa lah tuan-tuan jawabnya. Tak dengar. Jadi sepanjang khutbah Jumaat tu tak dapat apa-apa manfaat lah bagi golongan sebegini rupa. Jadi boleh tak kalau kita buat satu kaedah, iaitu kita sediakan penterjemah bahasa isyarat. Televisyen pun ada. Bukan sekadar berita, parlimen yang bergaduh pun ada bahasa isyarat. Hebat sekarang ni ya. Okey. Jadi sekarang ni kalau ikut fatwa yang dikeluarkan oleh, saya tengok ada fatwa lah, ada satu pihak tu.
Solat orang yang peka tanpa memahami khutbah Jumaat sah. Okey, sah lah, tak ada masalah. Berkenaan persoalan tentang kefahaman mereka terhadap isi kandungan khutbah dengan menggunakan bahasa isyarat. Okey. Dia masalahnya ialah kalau mereka duduk bertaburan. Ada orang duduk sana, ada orang duduk sini, ada orang duduk belakang, ada orang duduk depan. Macam mana tu kita nak buat kaedah bahasa isyarat tu? Jadi itu sulit. Jadi tak sesuai untuk menggunakan penterjemah bahasa isyarat sekiranya orang-orang yang special ini duduk bertaburan. Tapi kalau kita dapat kalau ikut fatwa ni, kalau kita dapat sediakan terjemahan isi kandungan khutbah selepas selesai solat, itu tak ada masalah. Okey. Atau sekarang ni boleh baca khutbah sebelum khutbah lagi kan. Pagi Jumaat tu dah dapat dah kandungan teks khutbah. Okey, dapat dari awal lagi. Okey, ini fatwa lah, tapi saya tak berapa setuju dengan fatwa ni. Bukan tak setuju, saya rasa masih tak meluas dia punya fatwa dia. Lalu saya pun tengok muka surat 38 tu, ada seorang ulama ni dia tulis Syekh Muhammad Ali Farkus. Dia lebih relevan lagi apa yang disebutkan tu, iaitu bagi dia sebaik-baiknya orang yang ada masalah pendengaran ni dikumpulkan di satu tempat. Dia dan juga Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah Al-Jibrin, minta maaf, Syekh Abdullah Jibrin dia tak sebut. Tapi maknanya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Farkus, kalau kita dapat kumpulkan mereka di satu tempat dan sediakan penterjemah bahasa isyarat tu di tempat tersebut, tu cantik. Jadi kan masjid kan luas. Kadang-kadang dia boleh je kita letakkan di satu kawasan yang tambah-tambah masjid besar kan, dan bahagian belakang sikit ke, ataupun bahagian beranda ke. Kenapa beranda? Bukan kita nak ketepikan mereka, tak, tapi kita tak nak mengganggu orang lain. Jadi kita letakkan satu tempat, ataupun ada satu setengah masjid tu, sebelah dia tu kawasannya tertutup juga. Dia dilindung oleh ada pintu, tapi sebelah dia tu pun tetap kawasan yang tertutup, ada aircon sebagainya. Jadi boleh letakkan mereka ke tempat seperti itu. Ini tempat untuk golongan special je. Lalu penterjemah bahasa isyarat duduk di depan mereka. Dan mungkin kita boleh guna sistem yang teratur lah. Maknanya mana-mana orang yang ada masalah pendengaran boleh mendaftar awal ke nak pergi ke masjid itu, ataupun sampai masjid tu je bagi tahu kepada pihak masjid yang bertugas, saya ada masalah pendengaran, boleh tak saya nak pergi ke tempat yang khas? Okey, silakan. Ataupun kita bagi syarat, lama-lama orang tahulah mana tempat khas untuk orang yang special tadi. Jadi mereka duduk di situ, penterjemah bahasa isyarat kita boleh bagi kerja baru. Sekali terjemah dapat RM200 ke, itu membantu dia juga insya-Allah. Jadi itulah, dibolehkan untuk menterjemahkan isi kandungan khutbah Jumaat selagi mana tidak mengganggu orang lain. Dan itu tanda kita memahami khutbah. Bukankah kalau ditanyakanlah, bukankah orang yang duduk buat terjemah bahasa isyarat tu tidak fokus pada khutbah? Apa tak fokusnya? Dia lagilah fokus. Dia kena dengar betul-betul khutbah tu untuk sampaikan kepada golongan yang tidak dapat mendengar ni. Jadi dia lagi-lagi fokus sebenarnya. Jadi saya ingat saya pernah tanya guru saya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan selain daripada mendengar khutbah Jumaat. Macam mana konsep yang dibolehkan tu? Guru saya menyatakan dibolehkan kita buat apa sahaja asalkan berkaitan dengan khutbah Jumaat. Okay, apa contoh dia? Masa doa khutbah yang kedua tu. Jadi imam baca doa tu, boleh tak kita nak amin? Boleh. Walaupun Nabi kata jangan bercakap. Tapi Nabi kata jangan bercakap tu satu benda yang tak ada kaitan dengan khutbah Jumaat. Sekarang ni amin tu ada kaitan dengan doa tadi. Maka kalau kita baca dalam 4 mazhab pun membenarkan amin doa khutbah Jumaat, tapi jangan amin serentak je. Jangan amin serentak, amin perlahan je lah, amin kita je yang dengar. Itu boleh. Ataupun ketika khatib sedang menyampaikan khutbah dan kita dengar tu satu berita yang kita rasa macam takut. Contohlah khatib menyampaikan satu maklumat, dulu-dululah Masjid Al-Aqsa baru kena serang dan 2 orang baru meninggal. Kita pun sentak menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Adakah ia dibolehkan? Dibolehkan kerana itu respon terhadap kandungan khutbah tersebut. Itu dibolehkan. Ataupun ada gejala baru tentang COVID, khatib sampaikan, kita pun na'udzubillahi min zalik. Adakah ia dibolehkan? Ya, ia dibolehkan, tidak ada masalah. Kerana itu kita respon terhadap isi kandungan khutbah itu sendiri. Termasuk apabila khatib menyatakan, kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu kita pun perlahan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ia dibolehkan kerana kita menyahut seruan khatib. Bukannya kita diam, khatib suruh kita berselawat ni kita diam je, kita tak menyahut seruan khatib. Ia dibolehkan, tapi dengan suara yang perlahan, bukannya serentak. Kan bila khatib kan sebut juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut, siapa yang dengar namaku tapi tidak berselawat kepadaku, itu orang yang kedekut. Maka boleh tak kita selawat apabila mendengar khatib membaca nama Nabi? Dibolehkan. Cuma kita ambil pandangan ulama yang kata selawat sekali 2 kali cukup. Maknanya dalam satu majlis ni, kalau majlis ilmu macam ni kita nak selawat banyak kali pun tak ada masalah. Tapi dalam khutbah Jumaat, kita dapat selawat sekali 2 kali pun cukuplah. Setiap kali khatib menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya boleh kalau ada kaitan dengan khutbah, tuan-tuan. Tak ada kaitan janganlah. Tak ada kaitan jangan. Bila ada kaitan dibolehkan, ya. Wallahualam. Tentang orang yang dia tak boleh baca teks tu kan. Teks tu kan ada dekat skrin tu. Oh, skrin tu. Skrin tu, barakallahu fikum. Tempat yang ada skrin tu, kekalkan skrin tu. Saya duk tulis buku ni, saya pun tak terfikir pasal skrin tu nak. Tempat yang ada skrin tu, alhamdulillah. Tapi sebahagian masjid yang tak ada skrin, maka boleh dipertimbangkan bahasa isyarat. Tapi saya setujulah apa yang Tuan Haji sebut. Sepatutnya saya kena tukar buku ni, kena sebut skrin je, tak payah penterjemah dah. Terima kasih banyak Tuan Haji, saya tak perasan benda ni. Sekarang ni yang sebut kami tadi kan, dia kata itu masalah, dia kata boleh lahan kan. Sekarang dah diterang kat Malaysia. Pecah masjid, kat tangan amin serentak lah. Oh ya. Itu macam mana Abang? Itu tak boleh lah, itu tak boleh. Dan saya pun jujurnya saya tak tahulah tempat, saya tak pernah jumpa lagi lah macam tu. Tapi kalau serentak sebut amin apa tu, itu boleh dianggap sebagai al-bid'ah lah. Benda yang baru yang tak pernah berlaku pun pada zaman dahulu. Allah a'lam. Amin yang boleh kuat ni setahu saya lah 2 tempat yang confirm boleh. Masa baca Fatihah kita baca amin. Itu pun kalau ikut mazhab Syafi'i perlahan. Ikut mazhab pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i, baca Fatihah tu imam seorang je kuat. Imam seorang je, makmum perlahan semuanya. Itu pandangan terbaru Imam Syafi'i. Tapi pandangan yang dipegang oleh ulama Syafi'i, imam dan makmum kedua-duanya kuat. Kalau Hanafi dia perlahan. Waalaikumsalam. Hanafi dia perlahan. Okey, satu lagi amin dalam doa kunut. Tapi amin dalam doa khutbah Jumaat ni pelik ni. Itu bukan satu amalan yang baguslah. Wallahu a'lam. Sekarang ada, kalau dalam khutbah Jumaat kan, di antara 2 khutbah tu sekarang ada 2 orang baca secara Baca doa tu. kita kena ikut ke ataupun kita Okey. Wallahu alam, kasih banyak akhi Khairuddin. Dia antara 2 khutbah tu, okey. Satu ada orang Bilal memimpin doa. Dan saya yakin Bilal membaca doa bukan berdoa sebab sama je dia punya teks dia. Mana ada doa yang sama antara 2 khutbah? Tak ada standard pun. Yang keduanya, Bilal tak baca doa, Bilal berselawat je. Kita pun tanda tangan Bilal selawat ni. Itu menguatkan bacaan doa antara 2 khutbah menurut siapa ya ulama mazhab Syafi'i itu, Ibn Hajar ke siapa saya lupa. Perbuatan itu makruh kerana mengganggu orang. Perbuatan itu makruh. Sepatutnya Bilal, kenapa pandai-pandai nak baca doa untuk kita kan? Itu bahasa geram lah. Kami nak berdoa, sampai bila kami nak ambil doa orang je? Okey. Jadi sepatutnya itu bukan satu budaya yang baik. Tapi tuan-tuan, saya baca juga fatwa Bin Bas dan saya baru realise satu perkara. Ada ke sebenarnya Nabi bersungguh ajar kita baca doa antara 2 khutbah tu? Tanya Bin Bas. Kata tak ada bersungguh-sungguh sangat Nabi dalam kes itu. Kadang-kadang nak baca doa, bacalah. Kadang-kadang tak nak baca doa, tak payah baca. Tak perlu angkat tangan. Doa ni tak semestinya angkat tangan.
Kecuali kita terbukti para sahabat Nabi sendiri angkat tangan, kita angkat tangan lah. Tapi di tempat yang tak ada angkat tangan, kita tak payah angkat tangan. Okey. Jadi dalam kes ini, kata bin Baz, ikut hadis Nabi, dan ini yang dipegang oleh Imam Nawawi, doa makbul tu bermula imam atas mimbar, mula khutbah sampai berakhir solat Jumaat. Jadi bin Baz kempen doa banyak tu dalam solat Jumaat. Bukan antara dua khutbah tu. Kita ni duk fikir dua khutbah tu masih pendek tu. Itu waktu makbul doa. Bin Baz kata tak. Yang utamanya dalam solat Jumaat itu sendiri yang kita kena berikan fokus. Tapi apa yang berlaku di Malaysia? Mana peluang? Tak ada peluang tuan-tuan. Baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dah habis dah. Tahiyat kadang-kadang tak sempat. Innaka Hamidum Majid dah salam dah. Peluang kita berdoa dalam solat Jumaat telah dibunuh oleh para imam. Ini bahasa geram lah. Bahkan ada imam tempat tu, ya Allah lajulah. Dia dah baca Fatihah bersambung. Kita ni tak suka baca Fatihah sambung. Sebab Allah kan respon setiap ayat. Kemudiannya Subhana Rabbiyal Azim tak sempat 3 kali dah bangun. Subhana Rabbiyal A'la tak sempat 3 kali dah bangun. Tahiyat, saya memang selalu laju baca tahiyat kalau jadi imam. Realitinya saya tak sempat baca Allah wa ala ali Muhammad. Dah salam dah. Saya dah baca laju dah. Ya ke laju? Ya. At-tahiyatu lillah salatu tayyibat. Assalamualaikum ya nabi rahmatullahi wabarakatuh. Sampai Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hati tu. Aduh, sakitnya hati. Bila masa aku nak berdoa ni? Jadi itu memang kecil hatilah juga dengan tindakan imam macam tu. Sebab bila kita tak menepati sunnah tuan-tuan, confirm kita akan menyusahkan orang. Betul tak? Dia ada dua je. Apabila kita tidak mengikut sunnah, bermakna kita akan melahirkan bid'ah. Satu. Apabila kita tidak mengikut sunnah, bermakna kita menyusahkan orang. Okey. Dan mafhum mukhalafah daripada yang pertama, bila kita tak ikut sunnah, kita melahirkan bid'ah. Mafhum mukhalafah ni maknanya, dan faham terbaliknya, bila kita menghidupkan bid'ah, matilah satu sunnah. Confirm. Bila kita hidup satu bid'ah, maka matilah satu sunnah. Jadi antaranya ialah bila kita pendekkan solat Jumaat, kita bukan suruh panjang sangat. Tak. Kesian orang yang kadang-kadang solat kat luar panas, kadang-kadang hujan. Kita pun tak nak menyusahkan orang. Tapi kita nak masa sikit je. Paling kurang lepas baca tahiyat tu, boleh doa dalam 2-3 rangkap pun okey lah. Jangan langsung tak ada. Jadi bila kita mewujudkan satu cara yang tidak menepati sunnah, kita telah memadamkan sunnah yang lain. Sunnah berdoa dalam solat Jumaat antaranya. Jadi ini semua benda yang merugikan lah tuan-tuan ya. Tak apa. Ada soalan lain? Tak ada ya? Sir je. Amin tu sir kita je. Tak kalau bunyi pun orang sebelah je dengar keluar angin sikit daripada mulut kita. Nak dengar saja pun boleh. Tapi saya sendiri ambil pandangan boleh amin. Tapi bukanlah kita amin setiap patah doa tu. Bagi habis satu doa kita amin. Tapi yang pasti saya tak amin lah kalau doa untuk pemimpin. Rakaman bahaya. Tapi saya doa amin untuk kaum mukminin dan mukminat. Pemimpin tu bukan kita tak nak amin, tapi untuk dia je ke? Orang lain tak nak ke kan? Kenapa khusus untuk dia je kan? Baik. Banyak sekalian, kalau tak ada, izinkan saya untuk tutup dengan satu benda je. Iaitu kita kalau kita tengok zikir ba'da salah, satu je. Kita telah di sini tempat tuan-tuan lain lah. Tapi saya nak cerita kebanyakan tempat di Malaysia, atau hampir semua tempat, bukan hampir semua, tak tepat juga, banyak tempat di Malaysia kita pergilah mana-mana, betul tak cara zikirnya? Mula-mula istighfar dulu. Lepas istighfar apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan? Lahul mulk. Ini sebenarnya banyak isu ni kalau buat zikir pas solat, tapi tak boleh lah, kita bukan nak bincang isu tu pun. Saya nak satu benda je. Lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita akan baca Allahumma ajirni minan nar kan? Allah, lepas tu baru Allahumma antas salam. Kemudiannya surah Fatihah, kebanyakan tempat dah tak baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar. Kebanyakan tempat dah tak baca dah. Kemudian baca ayatul kursi.
Zikir ini confirm bertentangan dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok sunnah Nabi, terang-terangan disebutkan selesai Nabi solat, Nabi istighfar berapa kali? 3 kali. Dan lepas Nabi istighfar, Nabi baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Bukannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bukan. Gandingan kembar kepada istighfar ialah Allahumma antas salam. Bukannya kita pula kembar kepada istighfar la ilaha illallah. Kembar kepada Allahumma antas salam tu Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, patut mestilah Allahumma antas salam, itu kembar je. Padahal istighfar kembarnya Allahumma antas salam, itu yang betul. Tapi cara itu macam mana nak buat ya? Tapi saya tekad kita akan buat satu buku zikir lepas salat. Dalam keadaan saya nak buat buku tu, saya terbaca Kapten Hafiz buat, dan saya baca habis dan ibu dia, saya terkejut, ya Allah, apa yang Kapten Hafiz buat tu dalam 95% sama apa yang saya faham, dan 5% lagi tambahan yang saya tak tahu. Alhamdulillah atas nikmat beliau menulis, ada 5 ke 10% tu saya tak tahu, ataupun saya tahu tapi saya tak perasan benda tu. Kapten Hafiz tulis, tapi dalam 90-93% tu sebiji apa yang saya faham, itulah yang disebutkan oleh Kapten Hafiz. Cuma malangnya namanya Kapten Hafiz, itu namanya, dan nama ni akan membunuh potensi ilmu, betul tak tuan-tuan? Bila nama dia Kapten Hafiz, ilmu tak akan berkembang, confirm, kecuali kalangan geng-geng dia lah. Maka nak tak nak, dalam pengembangan ilmu ni kita kena menggunakan jalan dakwah yang lebih lunak. Dan insya-Allah saya akan usahakan juga untuk kita buat satu buku dan kita guna nama orang yang boleh diterima oleh masyarakat, supaya pembaharuan ini boleh merata. Bukannya geng-geng tertentu je yang dapat nikmat, tak, tapi banyak kumpulan dapat nikmat hasil daripada usaha kita yang lebih lunak tadi. Okey, tapi apa yang Kapten Hafiz buat tu tuan-tuan, ibu tadi, bagi saya amat baik dan wajar untuk diamalkan, insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti di sini. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.